Okay, hari ni kita akan belajar bab 9 laju dan pecutan iaitu 9.2. Okey, dah nak habis dah. Sebab dalam bab 9 ni ada dua saja, 9.1, 9.2. 9.1 kita dah belajar laju, jadi kita masuk pada 9.2 pecutan. Okey, hari ini ada hasil pembelajaran, ada dua hasil pembelajaran iaitu kita nak terangkan maksud pecutan. Macam biasa, matematik ni kita nak belajar sesuatu, kita tahu dulu maksud dia apa. Maksud pecutan dan ada juga nyah pecutan. Ada dua, pecutan dan nyah pecutan. Sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan masa dengan menggunakan perkataan sendiri. Kita nak tahu maksud je lah. Ada dua maksud, maksud pecutan dan maksud nyah pecutan. Okey, yang kedua kita nak laksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuklah penukaran unit. Penukaran unit ni kena tahulah dekat sini sangat penting, tajuk ni kamu sangat penting untuk letakkan dalam pengiraan tu unit. Unit jangan lupa sebab ada beza. Masa tu jam, minit dan saat. Jarak pun ada meter, sentimeter dan kilometer. Jadi unit tu penting. Okey, jadi kita nak buat pengiraan. Okey, mari kita imbas kembali. Tadi cikgu dah tanya sikit kan, tapi tak apa cikgu ulang balik sikit. Okey, dalam bab 9 ni laju dan pecutan, bab 9. Tajuk dia laju dan pecutan. Ada dipecahkan kepada dua, 9.1 laju, 9.2 pecutan. Okey, kita belajar ni tadi Wisni ada tolong bagi tahu maksud definisi laju adalah formula laju adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, yang kedua pula jumlah laju. Laju purata pula adalah jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Dia tambah jumlah je lah. Jadi hari ni kita akan tengok pada pecutan. Okey, tengok pada HP1, menerangkan maksud pecutan dan nyah pecutan sebagai satu kadar yang melibatkan laju dan masa dengan menggunakan perkataan sendiri. Mari kita tengok sini. Ini adalah secara, nak tahu je lah ni secara definisi dia. Pecutan ni ialah, banyak pula notification. Betul dah? Okey, pecutan adalah peningkatan laju terhadap masa. Pecutan ni peningkatan laju. Kalau dulu kita belajar tentang laju kan, sekarang ni peningkatan laju. Kalau macam yang itu cikgu bagi tahu contoh, Husni, lajunya berjalan. Tapi sekarang ni bila Husni dah peningkatan laju dia makin bertambah. Husni berlari pula. Jadi benda tu kita akan panggil pecutan. Pecutan adalah peningkatan laju terhadap masa. Makin singkat masa, makin Husni laju lagi, itu dikira pecutan. Tapi nyah pecutan adalah pengurangan. Sebaliknya lah, nyah pecutan adalah pengurangan laju terhadap masa. Okey, ini yang cikgu ambil, ini dah hilang. Kenapa selalu keluar notification? Notification Nelofa ni. Okey, so 9.2 ni, ini cikgu ambil daripada cikgu Chong lah. Kalau kamu selalu tengok dekat YouTube, cikgu ada banyak juga rujuk. So cikgu kena tulis kat sini lah. Sumber cikgu adalah daripada YouTube cikgu Chong. Okey, kalau kamu tak faham sesuatu dalam matematik, kamu boleh tengok dekat YouTube cikgu Chong. Sangat sangat berguna, sangat banyak maklumat dia. YouTube cikgu Chong. Okey, dekat sini Cikgu Chong ada bagi tahu ni 9.2 ni pecutan, ini dia punya formula. Tengok kat dekat dalam buku teks, ini peta konsep, dia tak bagi tahu formula dia. Jadi cikgu pun terdedah pandang, tapi bila tengok balik pecutan ni adalah apa dia formula. Yang ni salin dalam buku nota. Salin dalam buku nota. Apa dia? 9.2 ni. Pecutan dia punya formula adalah perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil. Okey, perubahan laju ni juga boleh kepada laju akhir tolak laju awal. Kan perubahan, laju tu berubah. Macam mana kita nak kira laju tu berubah? Kita ambillah laju akhir tolak dengan laju awal. Okey, kalau laju akhir dia 90 km, tekan minyak kan, bawa motor ke apa kan? Bawa motor berapa? Okey, bawa motor, tekan tu sampai ke dia bawa ni laju, mula-mula 60 je. Tapi tengok kawan yang lain ni, tengah tol laju-laju ni jadi dia pun bawa kepada 90. Contoh. Jadi macam mana nak kira dia, letaklah laju akhir dia ni 90 tolak 60. Bahagi dengan masa yang diambil. Okey. Jadi kalau kamu jawapan dia kamu dapat makin tinggi, maknanya pecutan dia peningkatan kelajuan. Tapi kalau kamu dapat kurang, jadi itu dikira nyah pecutan ataupun pengurangan kelajuan. Tak apa, ni tengok je dulu. Ini formula dia. Cikgu cuma nak kenalkan formula saja. Okay. So itu adalah HP pertama. Kita nak tahu maksud pecutan dan kita nak tengok formula dia pecutan. Masuk pada HP kedua. Sekejap je kelas kita ni. Dah masuk HP kedua.
Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuk penukaran unit pada latihan yang betul. Okey, sekarang kita nak belajar macam mana kita nak buat pengiraan pecutan. Kamu kena tengok betul-betul sebab benda ni kita akan guna lagi dalam sains, fizik, dan tingkatan 4 tu. Jadi kalau kamu tak faham, tanya cikgu. Okey, boleh buka buku teks, muka surat contoh 13, muka surat 180. Okey, muka surat 180, contoh 13. Okey, buku teks, muka surat 180. Okey, contoh 13. Tengok. Sebuah kereta lumba, ni cikgu terus tunjuk contoh Sebuah kereta lumba memecut dari keadaan pegun. Kamu pernah dengar tak perkataan pegun sebelum ni? Benar. Pernah? Okey kan, pegun tu maknanya dia statik kat situ. Dan mencapai kelajuan 120. Maknanya kereta, ni cikgu bukan kereta lumba lah, cikgu kereta biasa je. Dia dalam keadaan pegun, dia bergerak dengan kelajuan 120 km per jam. Okey. Dalam masa dia adalah 6 saat saja. 6 saat. Hitungkan pecutannya. Okey. Jadi macam mana kita nak hitung pecutan? Kita tulis dulu dia punya formula. Okey. Tak pun cikgu terus buka ni. Buku teks. Contoh 13. Kita tengok kat sini. Perubahan laju. Okey. Jadi dia bagi tahu sebuah kereta memecut dalam keadaan pegun dan mencapai 120 km. Perubahan laju adalah dia mula-mula daripada pegun. Dua sikit. Daripada pegun, kereta ni. Pegun maknanya kosong. Dia daripada kelajuan dia kosong. Kelajuan mula-mula sekali. Kepada 120 km per jam. Maknanya letaklah 120 tolak kosong km per jam. Okey, jadi tengok. Perubahan laju 120 yang ni faham. Dia tukar kepada saat. Jadi macam mana dia buah kepada saat 120 km per jam ni sama dengan jam bila tukar pada saat darab je 60. Darab 60, darab 60. Ini baru minit. Darab 60. Darab sekali lagi. Jadilah saat. Jadi dia akan berubah unit dia kilometer per saat. 0.033. Tengok nilai dia sangat rendah. Okey, sebab dia pada saat. Kalau jam tu jadi tinggi. Jadi dia pun buatlah pecutan. Masukkan formula dia. Formula pecutan sama dengan perubahan laju bahagi dengan masa. Okey, jumlah masa kan. Jadi 0.33 adalah perubahan laju dia. 0.033 km per saat. Unit ni penting. Bab ni unit jangan lupa. Bahagi dengan dia punya pecutan sebanyak 6 saat. Jadi masukkan 6 saat. Jadilah dapat 0.05 second. Itu per saat ni. Okey, ni per saat. Tak apa, jangan pening lagi. Okay, sebab cikgu tak try yang ni. Okey, mari kita tengok pula contoh pengiraan 2. Kalau pening kat atas, kita tengok yang bawah pula. Okey, dia nak kira pecutan sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun juga. Pegun maknanya mula-mula dia kosong kilometer per saat. Okey, tapi dia buat saat meter. Tengok contoh kat bawah ni kan meter. So kita ambil unit dia meter per saat ni. Okey, dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter. Kat last sekali 20 meter per saat. Bukan kilometer, meter per saat. Dalam masa 5. So masa dia, kita keluarkan maklumat 5 saat. Okey, buka juga yang ni contoh 4 sama, contoh 14 sama juga 180. Muka surat 180. Buku teks, muka surat 180. Okey, kita cuba buat. Kita ambil pen hijau. Okey, pecutan sama dengan perubahan laju bahagi dengan jumlah masa yang dia ambil. Okey, masa yang diambil. Masukkan dalam formula. Dia punya perubahan adalah mula-mula dia kosong tapi akhir dia 20. So akhir meter per saat tolak dengan kosong meter per saat. Bahagi dengan jumlah masa dia. Tengok unit dia sama kan 5 saat. So 5
saat. Tak ada masalah. Kalau dia bagi 5 jam, tukarkan unit tu kepada saat. So 20 tolak kosong, 20 bahagi dengan 5. Dapat berapa? Meter per saat, saat. So 20 bahagi 5, 5, 10, 15, 20. 4. So dapatlah 4 meter per saat. Saat 2 kali tau. Kat bawah ni 1, kat bawah ni 1. Kita tak boleh potong sebab unit dia lain. Sebab dia punya kedudukan tu lain. So meter saat kuasa 2. Ada yang tanya cikgu hari tu kan yang pasal unit tu. So dia akan ataupun boleh juga tulis 4 minit saat negatif 2. Negatif 2 ni menunjukkan dia duduk kat bawah. Okay. So dapatlah 4 meter per saat. Betul? Betul jawapannya. Okey, tengok contoh pengiraan 3. Contoh pengiraan 3 ni tengok dia lebih hebat lah. Macam mana Rani berbasikal selama 3/4 jam. Okay, so masa diambil dia. Pen biru, pen. Ni yang terang sikit. So masa diambil adalah 3/4. 3/4 jam kalau tekan kalkulator kita dapat berapa? 3/4 kita dapat 0.75. Dia saja je. Padahal dia boleh je letak ni terus kan. Point dalam bentuk point kan. Okey, dari rumahnya ke festival. So kita buatlah lukis sikit. Lukis biasa-biasa je daripada rumah ke festival kebudayaan. So masa diambil adalah 0.75 jam. Okey, dia adakan dengan perubahan laju. Perubahan laju dia adalah 8 km per jam. Ni perubahan laju dia. Perjalanan ke festival mengambil masa perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding masa balik dengan perubahan laju yang sama. Okey, jadi dia balik pun 18 km per jam juga. Okey. Ada yang nak masuk? Okey, kilometer. Dia balik pun dengan 18 km juga tapi dia dah kurang 40%. Masa dia 40% berkurang daripada masa pergi. Okey, berbanding masa balik. Perubahan laju yang sama. Hitungkan beza pecutan antara pergi dan balik. Jadi nak tahu beza pecutan. Pecutan ni kan laju. Beza dia. Kalau pergi pecut dia berapa? Pulang pecut dia berapa? Maknanya kita kena kira pecut dua-dua dulu. Okey. So dia nak, kita tulis dekat tepi ni. Dia nak beza pecutan. Okay. Beza pecutan pergi dan balik. Okay, itu yang dia nak. First of all, kita pun carilah pecutan pergi dulu. Pecutan pergi. Pecutan waktu dia pergi. So, pecutan pada waktu dia pergi, tulis dulu formula perubahan laju bahagi dengan masa diambil. Masa yang diambil. Perubahan laju kita adalah dia bagi tahu dah 18 km. Okey, masukkan 18 km. Jangan lupa formula. Kilometer per jam. Bahagi dengan tengok berbasikal selama 3/4. Dia dah bagi tahu masa 0.75 jam. Okey, unit sama? Sama-sama. Okey, senang. Okey, 18 km, 18 bahagi 0.75 dapat berapa? 24, right? Okay. Kamu dengar tak suara cikgu ni? Cikgu tak ada line pula kan. J kuasa 2. Dengar. Mendengar? Okey. So 24 km per jam kuasa 2. Okey, ni pecutan pergi. Kita pun carilah pecutan balik. Okey, pakai pen lain. Pen hitam. Pecutan balik. Pecutan balik ni kamu tengok perubahan laju. Tulis saja. Kita punya formula pun. Perubahan laju bahagi dengan masa diambil. Masa yang diambil. Okey, sama dengan perubahan laju untuk balik pun sama. Dia bagi tahu perubahan laju dia tak berubah. 18 balik, 18 km balik, 18 km per jam pergi, 18 km per jam balik. So, km per jam juga untuk balik.
Tapi dekat sini dia bagi tahu tentang masa. Masa ada perubahan sikit iaitu 40% berkurang. Jadi sekarang ni kita dah ada waktu pergi dia 0.75. Ini masa pergi. Jadi sekarang masa balik. Masa balik dia kita tak tahu berapa. Dia bagi tahu 40% kurang daripada ni. Jadi kita kena kira dululah. Kurang 40% tu berapa? Jadi kita kira dulu kat sini 40%. Kat mana cikgu nak ni? Cikgu padam sikit kat sini. Okey saja. Ni dah lebih kepada kebat lah. So cikgu tunjuk juga contoh dia. Sebab semua soalan dia tak banyak. Jadi dia akan bagi dia lebih kepada kebat. So kamu buat dulu masa berkurang. Kena tulis subjek. Jangan terus kira kan. Masa berkurang. Kamu buat dulu 4 sama dengan 40%. Kan 40% lagi kurang kan. 40 darab dengan 0.75 jam. Okey, kita dapat berapa? Tekan kalkulator. 40% darab dengan 0.75 jam. Dapat 0.3. Maknanya dia kurang 0.3 jam. Adakah cikgu masuk kat sini terus ke 0.3 jam? Tak. Dia bukan 0.3 jam terus. Dia hanya kurang 0.3 jam. Maknanya kita kena tolak. Ya, terima kasih Batisha. Jadi, kita buatlah masa balik dia. Sambung dekat sini. Okey, 0.75 jam. Tolak dengan 0.3 jam. So, dapatlah 0.75 tolak 3 berapa? Cikgu, Ya. kalau kan dia kan per dengan 100. Ya. So, kalau ambil 60% boleh ke? Sebab nanti tak payah tolak dah. Boleh? Pun boleh. Boleh. Boleh 60%. 60%. Sebab tak payah tolak. Sekejap. 60%. Kenapa 60%? Betul Syah? Sebab 100 tolak 40. Jadi dapat tak 0.72? Sekejap. Cuba try. Eh 0.72 pula. 0.75 tolak 0.3. 0.45. Dapat tak 0.45? Dapat. Dapat. Okay. Kalau dapat boleh lah. Boleh buat juga. Itu lagi advance lah, bagus lah. Boleh juga buat macam tu. Kalau nak kira satu-satu pun boleh. Nak buat macam tu terus pun boleh. Macam Batisha punya cara. So dapatlah ini yang sebenarnya dia punya masa dia ambil. Kamu kena hati-hati kat sini. Jadi terus 0.45 jam. Unit dia sama tak? Jam-jam, kilometer. Okey. So sama. Jadi kita pun terus tekan kalkulator. 18 bagi 0.45 dapatlah 40 kilometer per dengan jam kuasa 2. Okey. Ataupun 40 kilometer J negatif 2. Boleh je mana-mana. Dah dapat dah. Pergi 24, balik 40. Okey, tapi soalan dia nak beza. Bila beza, kiralah beza dia. Beza dia tolak je lah. Mana yang besar, tolak yang kecil. Ambil pen lain. Beza, tulis kat bawah ni. Beza pecutan adalah 40 kilometer per dengan jam kuasa 2 tolak dengan 24 kilometer per jam kuasa 2. Dapatlah 40 tolak 24 dapat 16 kilometer per jam kuasa 2. Inilah yang dia minta. Ni soalan ni dah advance sikit lah. Kamu kena nampak sikit. So dah habis apa yang kita belajar hari ni. Sekejap saja. Okey. Apa yang kita belajar bukan hari ni je. Bab ni terus. Kita dah habis bab 9. Okey. So bab 9 ni kita belajar tentang, cikgu buatlah conclusion sikit. Bab 9 kita belajar tentang laju dan pecutan. Ini cikgu selalu ulang kan. 9.1 laju, 9.2 pecutan. 9.1 laju ada definisi dia. Definisi dia sama je macam formula dia. Definisi laju bermaksud jarak dibahagikan dengan masa. Kamu tengok balik slide cikgu hari tu ataupun tengok video cikgu. Dia sama je dengan formula dia. Okey, so ini formula, dia ada dua formula dalam laju ni.
Okey, yang mana satu adalah jaju, yang kedua adalah purata. Okey, hari ini pula kita belajar tentang pecutan. Sekiranya pecutan dalam arah pergerakan yang tetap, pecutan itu adalah kadar perubahan laju terhadap masa. Macam inilah, kalau macam yang soalan kat atas tu lah, dia bagi tahu dia bergerak dalam 18 km. Dia dalam kadar pergerakan yang tetap. Maknanya sama je lah, itulah dikira sebagai kadar perubahan laju. Okey, per jam. Jadinya dalam sini dia tengok dekat buku teks ada juga tak lengkap. Dia tak bagi tahu pun formula pecutan. Jadi kamu tulis kat sini salin dalam buku nota. Ini sebagai keseluruhan. Okey, lesen nanti cikgu dah tak mengajar kamu. Cikgu-cikgu lain pula, cikgu Azlina mengajar kamu. Kalau cikgu Azlina tanya bab 9 kamu belajar apa? Kamu boleh explain balik bab 9 kami belajar laju pecutan. Ada laju, ada pecutan. Ni. So kamu kena salin lah supaya nampak apa yang kamu dah belajar. Tak adalah bela-bela sangat kan. Okey, pecutan adalah kadar perubahan laju bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Masa yang diambil. Okey, jadi inilah formula dia. Kadang-kadang boleh juga kadar perubahan laju ni boleh berubah. Dia bukan berubah, tapi takut kamu pening. Kadang-kadang dia bagi laju akhir. Dia bagi satu-satu kan, laju akhir tolaklah dengan laju awal. Benda tu sama saja kadar perubahan dia.